Ada seorang sahabat ni, isteri dia suka maki dia, cakap yang kasar-kasar, begitu, hina dia. Lepas tu dia satu hari, ni ada kisah tu, tapi sebenarnya kisah itu palsu. Kisah itu sengaja dibuat, direka untuk memburukkan Saidina Umar. Tapi yang kita sedih ni, ada ustaz-ustazah yang jaga cerita tu. Dia ada satu kisah yang disandarkan kepada Saidina Umar. Kan? Ada seorang sahabat ni, isteri dia suka maki dia, cakap yang kasar-kasar, begitu, hina dia. Lepas tu dia satu hari, ni ada kisah tu, tapi sebenarnya kisah itu palsu. Kisah itu sengaja dibuat, direka untuk memburukkan Saidina Umar. Tapi yang kita sedih ni, ada ustaz-ustazah yang jaga cerita tu. Jadi apabila isteri dia sentiasa maki hamun, marah ke dia apa semua, dia pergi report kepada Saidina Umar. Dia berjalan pergi ke rumah Saidina Umar. Dekat dengan pintu rumah Saidina Umar, dia dengar isteri Saidina Umar pula kutuk Saidina Umar. Maki hamun. Sumpah lebih kurang macam yang dia kena dengan isteri dia. Dia kata, aku nak pergi report, dia pun sama dengan aku juga. 2 kali 5, dia pun kena cerkah dengan macam aku kena cerkah tadi. Macam mana aku nak pergi cerita kat dia? Maka, si fulan ini beredak. Balik. Tapi, elok dia pusing langkah berapa langkah. Saidina Umar perasan. Ada orang yang berada di luar rumah dia, dia keluar. Dia panggil kawan tu. Ada hal apa? Ada tujuan apa main kat rumah saya ni? Nak jumpa saya ke? Dia kata memang nak jumpa. Tapi tak apalah. Tak jadi nak cerita lah. Siapa? Bagi tahu kat aku. Dia abang. Dia nak report tentang apa yang berlaku pada diri dia. Isteri dia suka maki hamun. Tapi bila saya sampai dekat pintu rumah Amirul Mukminin, saya dengar dazat, tuan pun kena serupa macam saya juga. Macam mana saya nak report? Maka Saidina Umar kata pada dia, orang perempuan ni biar mereka beletak lah. Biar mereka beletak. Mereka ni banyak berjasa dengan kita. Saya ni masa dia duk maki hamun marah saya ni, saya teringat jasa-jasa isteri saya. Dia masak makanan aku, dia mengemas rumah aku, dia jaga anak-anak aku. Macam-macam Saidina Umar sebut tentang amalan-amalan isteri dia. Biar dia nak beletak, biar ke dia. Dia tak larat, dia berhenti. Itu perkataan Saidina Umar kepada sahabat ni. Maka ada juga ustaz-ustazah ni dia buat kesimpulan. Tuan-tuan, ini kesimpulan. Tak payah kesimpulan sebab cerita itu adalah palsu. Banyak cerita palsu yang terkait dengan Saidina Umar. Cerita dia tanam anak dia, korek-korek dengan anak perempuan dia. Dikatakan anak perempuan dia nama Fatimah. Kan? Korek, agak dalam, dia tolak anak perempuan dia dikambuh. Ini juga termasuk daripada cerita palsu. Tuan-tuan hati-hati. Itulah sedih kita kata apa dia, ada ustaz-ustazah yang macam tu. Tak siasat, tak kaji, tak membaca. Dapat sebab. Siapa? Seorang yang ada pengaruh. Ramai pengikut, followers yang ramai. Pas lagi orang ambil sikit buat TikTok dan sebagainya. Seronok. Cerita itu tidak benar. Saidina Umar dalam sejarahnya tidak pernah ada anak yang bernama Fatimah. Anak perempuan dia yang dia tanah hidup-hidup. Lagi satu pula ni. Cerita tentang
yang dia kena maki, dia kena marah dengan isteri dia. Tidak ada sanad riwayat. Hanya perkhabaran dulu-dulu orang yang tidak bertanggungjawab menyebarkan sampai ke kita sekarang ini. Tuan-tuan, Google cerita tu memang duk ada. Orang tengok, ya Allah, Omar pun. Gagah-gagah dia pun. Cengih-cengih dia pun. Kena belecak dengan isteri dia. Apalah. Begitu kan. Memburukkan kedudukan Sayyidina Omar. Ada yang dakwa kata ini rekaan puak-puak Syiah. Kan? Yang memang memusuhi Sayyidina Omar berabad-abad. Sampai ke kita lah ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dan perempuan yang menderhakai itu dilaknati oleh para malaikat. Macam kita sebut tadi lah. Seronoklah dia. Sebab dia boleh tidur dalam bilik. Atas katil, luas, lebar. Suami dia terlepas keluar. Seronok kat situ lah. Tapi kalau dia faham, sepanjang itu, dalam tempoh tersebut, maka dia sentiasa dilaknat oleh para malaikat. Yang sentiasa berbakti. Siapa ni? Malaikat tu. La ya'sunallah ma amarahum. Tak pernah mungkiri, tak pernah mendustai semua titah perintah Allah Ta'ala ke mereka. Taat. Yang tidak berbelah bagi. Siapa? Para malaikat. Yang tidak pernah dahaka kepada Allah Ta'ala walaupun sekelip mata. Dan perempuan itu akan diseksa oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan di dalam negeri yang hina, iaitu neraka. Neraka di sini dinisbahkan kepada negeri. Tapi neraka itu bukannya sebesar negeri. Dan neraka itu juga bukanlah sebesar negara. Jadi negeri dengan negara mana besar? Negara lah. Dan api neraka itu tidak sebesar benua. Benua dengan negara mana besar? Tu dia. Dia adalah, dia ada benua yang terkecil, yang merupakan pulau yang terbesar. Australia kan? Australia dia benua. Begitu. Neraka besar tu kan? Bukan neraka itu sebesar bumi. Besar neraka ni, culih belaka. Jangan duk kata lah, mana nak culih kita ramai. Janganlah. Neraka itu terlalu besar dan terlalu dalam. Bukan sakat dia luas, dalam sekali. InsyaAllah kita akan sambung kemudian. Tajuk berikutnya iaitu besarnya tanggungjawab dan hak suami terhadap isteri. Ni kita lah pula. Apa tanggungjawab kita? Apa hak sepatut yang kita kena lakukan terhadap isteri-isteri kita. InsyaAllah kita sambung kemudian. Mudah-mudahan kita sihat, panjang umur, dimurahkan rezeki. Untuk kita sambung semula perbahasan yang berada dalam kitab Uqudul Lujain fi Huquqiz Zawjain. Wallahu ta'ala a'lam. Setakat itu sahaja. Yang benar itu daripada Allah Ta'ala. Silap kurang saya tertangguh dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.